Okay, hari ni saya nak kita buat tutorial tentang bagaimana kita nak guna apps KLSC Screener. Okay, KLSC Screener ni biasanya saya guna untuk banyak untuk buat search, untuk buat data yang paling cepat lah. Next tutorial saya akan bantu you all belajar ataupun explore bagaimana kita nak gunakan bursa marketplace, bursa anyway, macam kita nak guna Memplus online, Utrade, kan, investing.com, CNBC, apa yang ada dekat apps-apps yang sepatutnya kena ada. Yang paling penting ada translator lah, kan, sebab kita tak faham bahasa Inggeris kan. Mungkin akan ada data-data ataupun information menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu, so kita kena translate. Okay, so hari ni kita nak saya nak fokus kepada this one. This one, KLSC Screener. So kita klik pada KLSC Screener. Okay, so features ni macam ni lah. Okay, ini adalah features. Ini adalah features dia. So account, kita login lah. Sama ada kita nak login menggunakan Gmail, kita boleh login juga menggunakan kita punya Facebook login. Tapi macam saya guna Gmail lah. Okay, so itu login. Kenapa nak kena login? Sebab bila login ni alert tu alert tu dia akan hantar dekat email ataupun dia tak hantar dekat email. Cuma bila login ni maklumat data dalam tu lebih banyak yang kita dapat lah. Okay, so apa yang ada dekat KLSC Screener, sebagai contoh dia ada features profit and loss. Profit and loss ni saya gunakan sebagai tempat saya buat backtest ataupun saya buat paper trade atau trade olok-olok, main-main trade, macam itulah dalam features profit and loss ni. Nanti saya akan tunjukkan secara detail lah. So brokerage fee, yang ini pula features untuk mengira. Sebagai contoh, modal kita 500. Kalau counter berharga 20 sen ataupun berharga RM1, kita nak kira dia. Berapa daripada RM500 yang kita ada, berapa unit yang kita boleh dapat beli dengan modal kita. Dia akan kira siap-siap dengan brokerage fee lah. Okay, so ini announcement. Dia extract data daripada Bursa Malaysia. Okay, news pula. News ni dia akan tarik data semua. News Cina, news Melayu tak adalah. News bahasa Inggeris. So bercampur-campur. Tetapi bila tak faham, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak setting supaya news yang kita baca ni, walaupun dia bahasa apa pun, dia tolong kita translate. Selain daripada itu, KLSC Screener pun ada stock alerts. Okay, stock alerts ni guna dia adalah untuk bantu kita, untuk you all yang bekerja lah. Macam saya sendiri, saya akan tengok saya punya PC. Ataupun kadang-kadang bila outstation ataupun kadang-kadang pergi ke shopping mall. So, saya tak ada masa untuk menghadap laptop setiap masa. Jadi, saya gunakan stock alerts ni untuk alert saya kalau berlaku kejatuhan yang luar biasa ataupun hit my stop loss ataupun saya bercadang untuk membeli satu-satu saham tu pada certain harga yang saya dah tetapkan. Jadi alerts ni akan keluar. So selain itu financial report ni juga dia extract data daripada Bursa Malaysia ataupun website company. Entitlement ni pula apa dia? Ini adalah information tentang dividend ataupun any bonus issue yang biasanya entitlement ni dividend lah. Okay. So discussion and then so first sebelum pergi ke lain features, saya suka untuk kita buat setting dulu. So klik dekat setting. Kalau privacy setting tu, itu kalau kita nak buat dekat kita punya apps. Macam tu. Okay.
So, favorite translation. Nampak tak? Ini favorite translation, biasanya saya akan translate bahasa Melayu lah. So, you all boleh juga, biasanya bahasa Cina dengan bahasa Inggeris. So, kalau nak lebih faham satu-satu news yang kita baca tu, kita translate lah ke bahasa Melayu. Nanti saya tunjuk macam mana dia boleh bantu. Okay? So, saya klik kepada Syariah Mode. Sebab saya nak, kalau boleh saya nak, dia tapis siap-siap. Jadi tak adalah buat paper trade pun, belasah counter-counter yang tak syariah. Tapi pada follower saya yang subscriber yang non-Muslim, tak kisah. You boleh klik syariah mode. Tak nak pun boleh. Just klik kat situ. Okay? Apa lagi? Buy fees. Selfie estimate. Boleh juga dua-dua lah klik. Okay? Ini kegunaan dia bila? Kegunaan dia bila waktu kita buat paper trade nanti ataupun trade olok-olok. Okay. So, nak clear cache pun boleh. Alright, done. Done untuk setting. Okay, done untuk setting. Done. Okay, so klik more semula. So, apa yang ada sebelum saya pergi ke sini ni all the kata features. Saya nak tunjuk juga apa yang ada dekat bawah ni. First, market. Apa dia market? Ia adalah indeks kepada dunia lah. Sebagai contoh, Malaysia ni lah, KLSE, Bursa Malaysia. Tadi ditutup pada 1,561 mata. Dengan kenaikan 23 mata bersamaan dengan 1.5%. Nampak tak? Update pada 4 Jun 2020 pukul 4.59. Dia update. Ini untuk Singapore punya market. Ini China, ini Hong Kong, Korea, Nikkei, Thailand, China lagi. Okay, Australia, Taiwan, Germany. Biasanya indeks dunia yang menjadi favorite untuk saya tengok dekat sini. Okay, biasa saya akan tengok saya akan tengok Dow Jones. Ini Dow Jones, United States. Selain itu Nasdaq, Nasdaq, Composite NYSE Composite Index, Brent oil, crude oil, CPO, apa lagi? US dollar, against ringgit. So itu sajalah yang 5-6 major indices lah seluruh dunia saya akan tengok sebagai petunjuk. So screener. Ini kalau tak tahu guna, tak pandai nak guna semua benda ni, saya tak akan ajar lah hari ni kan. So tak perlu belajar yang ni sebab saya pun tak guna, jadi saya tak nak mengajar satu benda yang saya tak pernah explore. Okay. So ini tekan search yang ni untuk kita cari counter. Kalau watchlist, kita masukkanlah watchlist. Nanti kita buat sama-sama. Okay. So watchlist boleh juga kita buat name. Kita klik pada watchlist. Sebagai contoh tadi major indices. Kita tengok major indices tak semua pun kita perlukan nak tengok. Jadi kita buatlah major indices. Okay. Add. So klik dekat major indices. Kita tambah dia punya add stocks. Okay. FBM. KLCI. Mana dia? Yang tak ada belakang. Okay, tak ada kat situ. Okay, tak apa, abaikan ini dulu. Okay, ini untuk watchlist lah. Kemudian, okay, so first thing first adalah saya nak tunjuk macam mana bahagian yang ni, profit loss. Okay. So macam sekarang ni, kalau let's say kalau you all adalah trader baru nak up ataupun
baru kenal saham. Sebagai contoh, you all rajin nak layan Facebook Ajasri ataupun Asri Ahmad Academy. Dia selalunya ada buat breaking news, ada buat sharing. So setiap nama kaunter yang you dengar daripada sharing daripada yang you all dengar tu lah, tak kisahlah siapa yang you all dengar sharing. Apa yang saya buat dulu adalah saya suka buat saya klik new breaking news Haji Asri. Kita buat sahaja portfolio macam tu. Oh, nampak tak? Oh, something not right, dia kata. Jangan terlebih lah. Breaking news. B news. Haji Asri. Tengok, boleh tak? Okay. Breaking news Haji Asri. Let's say lah dia sebut nama kaunter Top Glove. Nampak tak? Klik dekat atas ni. Klik. Ambil new transaction. Klik nama kaunter. Contohlah sharing hari berkenaan, dia sebut tentang Top Glove. So kita pun type Top Glove. Buka. Ni sebenarnya ni nak bagi contoh macam mana hari itu, hari waktu disebut sebagai contoh Top Glove. Hari disebut harganya adalah let's say hari disebut let's say lah March. Kita tengok Haji punya sharing. Let's say harga Top Glove waktu tu RM5.60 sebagai contoh. So, kita pun type lah RM5.60. Ni pun antara dia olok-olok trade lah. Trade, orang kata paper trade. So, RM5.60 kita letaklah, let's say kita ada 10,000 unit. So, type 10,000 unit. Fees ni pula, macam mana nak set up fees? Nanti kemudian. Dia automatic calculated. So, date bila? Sebagai contoh, harga beli saham ni yang saya kata tadi adalah bulan Mac. Dan. Okay. Type lah kat situ. Olok-olok trade. Okay. Olok-olok trade, save. So, nampak tak? Kalau, ni cerita kalau lah. Kalau betul-betul lah ada 10,000 waktu tu kan, 10,000. RM5 kali 10,000 dekat 50,000. So hari ini saja dengan harga terkini. Sebenarnya dia ambil harga terkini lah. Yang tadi tu RM5.60 adalah harga pada bulan Mac. Okay. Hari ini harga di RM15. Okay. Dalam tempoh 3 bulan. Let's say at least kita dah ada record. Breaking news Haji Asri pada bulan Mac, harga yang kita dah kita dengar dan kita dapat harga tu RM5.60. So kita letak sahaja. Sebagai contoh kita letaklah 10,000 unit. Contohlah modal kita adalah lebih kurang modal kita 50 lebih, 56,000. Okay, 10,000 maknanya RM5.60 darab 10,000, 56,000. So hari ini pada Jun, 4 bulan Jun, pulangan adalah sekitar 170%. Macam tu. Bila nak tekan, boleh tak saya nak tekan 100,000 ni? Boleh. Tak pakai duit pun. Duit, orang kata virtual money sahaja. Okay, nak letak 1 juta pun boleh. Suka hati kita nak orang kata nak letak situ. Okay, let's say ada lagi counter. Dia kata, perhatikan Supermax melonjak naik. So kita pun cari counter Supermax. Cepat-cepat klik kat situ. Kalau bulan Mac, dia punya harga sekitar RM1.80. Ini harga yang saya beli secara real lah. Okay, volume letak je lah 10,000 kat situ. Letak 10,000 kat situ sebagai contoh untuk kita nak kata konon-konon kita nak trade lah. Supaya kita boleh monitor harga. Sebenarnya kita boleh monitor kenaikan harga saham ni. Okay. Klik fees tu automatic. So kita type kat situ bulan Mac sekitar 23.
Saya beli saham ni. So ini pun sama, trade olok-olok. Okay, type kat situ. Save. So hari ini pulangan daripada RM1.80 bulan Mac, pulangan yang dibawa adalah 350%. Macam itulah. Okay, so setiap kali kita buat kita dengar breaking news Haji Asri, kita nak monitor betul ke saham ni boleh bagi pulangan kat kita. Jadi kalau kita nak real trade, mungkin kita tak bersedia dari segi ilmu, tak bersedia dari segi kewangan. Jadi kalau apps ni insyaAllah boleh bantu kita untuk back test. Kita try dulu tapi secara olok-olok. So ini baru news Haji Asri. Kalau let's say kita nak buat atau kita dengar daripada broker ataupun kita buka akaun Maybank Investment sebagai contoh. Maybank Investment dia bagi dia punya analis bagi dia punya write up tentang dia punya buy call ataupun dia punya senarai counter kajian broker. Jadi senarai counter kajian tu bolehlah kita buat portfolio sebagai contoh Maybank. Maybank Invest. Oops, tak boleh juga. Okay, Maybank. So MBB lah. Okay, MBB. So add. So MBB pula masukkan. Setiap hari kalau let's say kita boleh dapat hari-hari dia punya stock. So kita masukkan. MBB punya stocks. Let's say kalau ada 10. Masukkan 10-10. Kaedahnya you klik dekat sini. Sama macam tadi. Hari ini kalau kita dapat 10 counter. 10 counter kita tengoklah harga semasa 10 counter tu. Masukkan dalam kita punya watch list. Atau kita boleh ikut by tarikh. MBB bulan Jun. So Maybank bulan Jun inilah dia punya list. Nanti kita buat lagi. Kita klik lagi kat sini. Kalau let's say buka account dekat UOB. UOB pun ada juga dia punya cadangan counter. RHB pun ada juga dia punya cadangan counter. So kita masukkan. Sama ada kita nak masukkan semua sekali dalam satu portfolio ataupun kita masukkan by tarikh. Macam tu. Itu paper trade ataupun trade olok-olok. Apa yang ada lagi dekat features? Okay, brokerage fee. Brokerage fee pula ni kita boleh gunakan sebagai sistem bantuan atau tools bantuan yang paling cepat lah. Selain itu, setiap bank-bank investment dia ada juga sediakan calculator macam ni. Tapi macam saya sendiri saya suka pakai Casey Screener. Semua dalam ni lah senang. Okay. So yang ini ni kita boleh ubah ni. Sebagai contoh brokerage fee untuk UOB let's say. UOB dia punya brokerage fee 0.1%. Dan lepas tu yang ni tak payah ubah lah, yang ni automatic. Yang ni pun brokerage minima RM12 ni, sama automatic. So sebagai contoh, kita klik, let's say saya nak beli counter, contohlah saya nak beli counter Top Glove tadi. Top Glove harga RM12 contoh. Jadi letaklah RM12. So kalau saya kata duit saya tak banyak, saya ada 1000 unit. Saya letak kat sini. Saya nak beli 1000 unit. Agaknya berapa duit saya perlukan? Jadi saya pun calculate fee. Maknanya saya punya salah tekan. Ini kalau RM12 darab 100,000 modal 1 juta. Jadi rasa tak mampu kan? Okey, kita kurangkan kosong kat belakang. Kosong. Kurangkan. Dengan tujuan saya nak beli 1000 saja sebenarnya. 1000 unit. So 1000 unit, klik calculate semula, calculate fees. Maknanya saya kena ada dengan 1000 unit, 100 unit untuk satu lot. Jadi saya nak 10 lot. Modal yang saya perlukan adalah RM12. So kalau saya target profit, let's say saya kena letak, saya target profit saya nak RM500 atau saya nak RM1000 daripada
daripada saya punya trading. So okay, saya calculate. Okay, calculate. Target profit 1,000. Calculate lah. Tak boleh. Okay, klik detail. So maknanya apa? Target price RM13 baru. RM12 adalah break even. RM12.06 sebab dia tolak brokerage. Mana kalau saya nak untung RM1,000, saya kena jual RM13. Baru saya akan dapat RM1,000 daripada nilai belian tadi. Ini. Target price dia. Okay. Let's say, saya kata okay, saya dah invest dekat RM12,000. Boleh tak saya nak target RM1,200? Klik details. Boleh. Saya kena tunggu harga mencecah RM13.26, barulah saya akan dapat RM1,200. Macam tu. Okay, so klik OK. So ini adalah antara yang saya gunalah untuk kira berapa saya punya target profit ataupun berapa harga nak break even setiap pembelian saham. Selain tu, apa lagi kita nak dapatkan dekat Cassie Screener ni? You klik dekat announcement. Semua announcement tentang company dia ada keluar kat sini. Nampak tak? Chin Hin Group Berhad. Transaction chapter. Non-related party transaction. Ada Trade Plus Syariah Gold Tracker. XOX Berhad ada new issue. Saipak Resources ada change in director interest. Tan Sri Razali bin Ismail. Kalau kita memang pegang saham ni, kita kena tengok lah. Let's say lah saya memang dah ada beli Saipak. So saya tengok lah apa cerita ni. Klik dekat situ. Klik dekat nama, klik dekat announcement tu. At least kita boleh nampak inilah detail tentang director interest tu. Okay. Okay, director jual saham dia 1.2 juta. Okay. Alliance Group pun jual 290,000. Mana setiap transaction dibuat oleh director, dibuat oleh company, biasanya dia kena buat announcement dekat bursa. So bila dia announce kat bursa, automatically kita akan dapat announcement ni. Dekat mana? Nak faham lagi, kena buka announcement punya detail dekat bursamalaysia.com. Okay, ini announcement. Terpulanglah kalau kita nak all announcement. Ada tak kita nak announcement financial result? Ini financial result. Dia keluar pada hari ni lah. 4 hari bulan 6. Adjacent Berhad. Press Metal pun keluar hari ni. Kita boleh klik kat situ. So inilah dia punya report. Okay, kita nak tengok report dia. Atau kita boleh klik sahaja dekat PDF tu. Automatic kita akan dapat PDF punya version. At least kita boleh nampak company. Kalau ada ilmu nak membaca financial report, mana kita boleh go through lah ke semua ni. Kita nak tengok berapa total asset dia. Kita nak tengok berapa dia punya total liability. Kita nak tengok syarikat punya ada tak duit cash dia. So ini semua data yang adalah syarikat mesti atau syarikat wajib buat untuk pelabur dia. Yang ini pun ada ilmunya untuk membaca. Baca quarter report ataupun financial report. Okay, so announcement tu based on apa yang kita nak lah. Kalau kita nak tengok IPO, so kita akan dapat mana IPO yang dah baru keluar ataupun dah keluar lah kan. Sebagai contoh Acho Group. Acho Group tu baru keluar pada 27 hari bulan 2. Macam tu. Okay, announcement ni ada banyak lah. Kita boleh access tengok, kita nak tengok ada tak change in shareholding. Yang inilah shareholder punya change. Ada tak kalau kita nak tengok prospectus. Apa nama prospectus? Kita boleh tengok ni 22 hari bulan 4 2020. Supplementary bridge prospectus in relation to the renounceable right issue up to ada right issue 29/4/2020. Okay, yang ini. So kita boleh baca apa bendanya.
Okay, versatile, anticipation, renounceable right issue. Okay, so tu dari segi prospectus. Kita nak tengok juga entitlement. Ni syarikat-syarikat nak announce dividend. Kalau kita tengok first interim 2006. Ni announce ke dia dah bagi? Announce. Yes, dia announce. Ex-date pada 18 Jun. So, kalau kita bercadang untuk membeli saham ni untuk tujuan kita nak dapatkan dividen, so kita boleh tengoklah syarikat-syarikat yang dah umum bila dia nak bagi, bila kita patut beli saham-saham tu untuk mendapat kita entitled sebagai penerima dividen. Okay, so itu dekat financial, itu announcement. Dekat news pula, tengok yang ni. So news ada banyak. Latest news adalah pada 11 hari ni, tarikh hari ni, tapi pukul 11.05. Baru je pun news dah ada keluar. Yang seronok dia adalah news ni kalau tak faham bahasa Inggeris, tak susah. Klik sahaja dekat atas ni. Klik dekat tu, nanti akan keluar. Cuma paparan yang saya buat sekarang ni adalah untuk iPhone punya user. Untuk untuk Android, saya cuba. InsyaAllah lain kali saya akan tunjuk juga macam mana nak guna. Sebenarnya dia tak susah. You kena explore saja. Handphone kita yang punya. So kita explore lah. So klik sahaja tanda macam buku ni. Klik, nanti translate. So translate, macam inilah bunyinya. Prima Nexus untuk mengedarkan kit ujian pantas. ACO pun nak juga mengedar. Okay. Agent industri. ACO pun nak buat edar kit ujian pantas COVID-19. Okay. Perjanjian kerjasama perniagaan Prima Nexus. Okay. So itulah. Maknanya ini pun ada cerita. Mana ACO ada cerita lah tentang dia pun get involved the COVID punya business. Apa lagi? Asia. So seronoknya dia ni, kita boleh akses semua news baik daripada DH, baik daripada The Star. Nanti tengok ni, The Star, DH, even Chinese punya. Sebagai contoh ni, Oriental Daily pun kita boleh baca. Kalau sebelum ni tak boleh baca, sekarang hanya perlu klik translate. Dah ditranslate ke bahasa Melayu. Walaupun dia punya direct translation, tetapi at least sedikit lah daripada langsung tak faham kan. At least adalah something yang kita boleh baca. Okay. Saya close. So you all boleh explore di bahagian news. So macam tadi juga sebenarnya financial report. Nampak tak? Aegis punya financial report 2000%. Padahal baru je company ni kan. So dia punya mungkin boleh monitor besok tengok. Mungkin boleh tengok lain kali lah. Sebab ini recording. So P-Metal keuntungannya jatuh tapi masih untung. Ni nampak ni masih untung. Kenwan turun 116%, rugi 15 juta. Ni rugi 2 juta. Negatif tu maknanya dia ada kosong-kosong kat belakang Data ni you tambah 3 kosong kat belakang. Okay, BJ Asset rugi 12 juta, UWC untung 14 juta, PMB Tech untung 2 juta, Daya rugi 24 juta. So kita boleh tengoklah syarikat-syarikat yang memang kita ada. Kalau you all memang ada dalam saham ni, you memang terlibat dalam saham, so you boleh nampak company-company yang sudah membuat announcement kepada dia punya financial quarter report. Okay, apa lagi? Entitlement tadilah. Kalau dividen, kan dividen kita nak tengok 20 Mei. 20 Mei 2020 ex-date dia 4 Jun. So kita boleh tengok dekat sini lah ex-date dia 4 Jun. Okay, so ini ex-date dia hari ni lah. So kita boleh tengok juga, scroll atas ni, scroll ke kiri dan ke kanan lah. Kan? Ke kiri, ke kanan. Okay, alright. Upcoming dividend MTech. Upcoming. MTech pun nak bagi dividend. Ex-date 5 Jun. Besok. Okay. PNO, DJSB, MPI. MPI pun nak bagi dividend.
Nampaknya macam 17 sen saham. So kita tengoklah, kalau kita faham baca lagi bagus. So dia punya estate besok 5 hari bulan, hari ni 4 hari bulan, hari ni besok 5 hari bulan. So entitlement dia 9. Mana 5 hari bulan tu sebelum 5 hari bulan kena beli, kena hold counter tu sampai 9 hari bulan. Financial year end 30 Jun. Okay, so berapa dia nak bagi? So dia tak mention kat sini, tapi kita boleh buka. Oh, Malaysian Ringgit 0.17. Maknanya dia nak bagi 17 sen sesaham. So detail you all boleh tengok dekat Bursa Malaysia. Okay, so itu entitlement dan upcoming. So discussion, chatting lah, tapi for me is terpulang. Kalau nak baca, kalau tak perlu pun. Okay, so at least kita boleh tengok. Apa lagi? So itu saja features yang ada dekat sini. Nanti kejap lagi nak cerita pasal stock alert. Stock alert. Macam mana nak buat stock alert kemudian. So let's say sekarang ni contoh kita tak ada idea nak cari counter apa. Tapi selak-selak newspaper, tiba-tiba kita terbuka tengok counter AT, automation system. So kita pun buka lah counter. Apa AT ni? Tak pernah dengar. IT tahulah, information technology. So apa kita buat? Kita type saja AT. Contoh AT. So bila kita tengok contoh AT ni, so kita tengoklah, oh syarikat ni kalau pandai tengok all the ratios, boleh tengoklah. Tapi kalau tak pandai tengok, cuba belajar untuk nak tengok apa benda ni. EPS, earning per share, NTA, net tangible asset, DPS, dividend per share, PE ratio, ROE, dividend yield, year range, harga market cap dia berapa, 156 juta, share dia 1.4 bilion. Okay, so ini adalah maklumat financialnya. Kat bawah ni adalah maklumat apa hari ni, ada macam Cina punya news. So kita tengok ni bahasa Cina, kita tak faham. So kita pun klik translate. Apa benda cerita pasal tentang AT ni? Nampak? Saham bursa mengecil, stok saham tangan pulih sedikit. Memang dia punya translation tu agak direct, tapi at least faham daripada langsung tak faham kan. Okay, pasal saham telah menguat. Saham bursa mengundur berapa? Okay, mengundur keuntungan. So dia punya direct translation lah. Saham popular ialah AT. Oh, dia kata saham popular. AT, Sapura Energy, Asia Group, K Plus, Asia Berhad, Hashalti Global, Hibiscus dan Armada. Ini sekadar orang kata dia buat summary lah market tadi kan. Jadi bila dia ada sebut nama counter tu, dia akan buat write up. So kita nak tengok keseluruhan, kita just klik kat sini saja. Ni. Kita nak tengok keseluruhan. Apa cerita tentang AT ni? So AT ni kita pun buatlah. So kita carilah nama syarikat. Apa saja cerita tentang AT dekat sini. Okay. Apa lagi kita boleh dapat? Ini announcement lah. Ini chatting-chatting saja. So you scrollkan ke kiri. So kita boleh dapat visual. Biasanya mula-mula dia akan jadi macam ni. You change view dia. At least kita boleh nampak visual company ni punya quarter report daripada quarter 1. Okay, quarter 1. Syarikat ni rugi 2 juta. Quarter 2 dia rugi 1.8 juta. Kuartal ketiga dia rugi 2.4 juta. Okay. So kita nak tengok annual. Macam mana nak tengok annual? Ni quarter. So annual ni annual. Klik pada annual. So dia akan berubah. Tapi kita nampak visual lah. Visual. Kita nampak visual ataupun kita nampak data tu. At least kita boleh nampak lah. 2017 2.8 juta rugi. 2018 5.6 juta. And 2019 8 juta rugi.
2020 kan, 2020 yang dah baru keluar result tu, 6.3 juta kejatuhan. So masih lagi menunggu next quarter apa dia punya result. Contoh counter ni. Scrollkan ke kiri, kita klik pada interactive chart, kita boleh nampak chart. Nak lebih cantik ataupun nak lebih jelas, kita landscape kan. Landscape kan, at least kita boleh nampak. You just scroll ke belakang ataupun pegang jari, kedua-dua jari tu just kecilkanlah, at least kita nak tengok dulu sejarah syarikat ni berapa agaknya dia punya harga tertinggi. Pernah tak dulu dia, macam saya lah, saya akan buat gini lah. Saya nak tengok berapa harga tertinggi counter ni dulu-dulu. Oh, dulu. Bila? Dulu dia pernah sampai harga tertinggi dia mana? Harga tertinggi dia lebih kurang RM1.20. Harga tertinggi dia. So saya tak nak RM1, saya tak tengok. At least kita boleh tengok sini ni day, ni month. Atau yang ni 1 year or 10 years. Kalau kita nak 10 years, kita klik saja 10 years. Ini 10 years punya sejarah. So sejarah dia 80% paling tinggi. So harga 10 sen. Okay, so kita nak tengok the latest. The latest, inilah dia punya. Dia punya chart. Shouldn't be like this lah. Okay, so terus kita pergi sini. So apa lagi yang ada? Dividen. Dia tak pernah ada dividen. Capital change saja sebab right issue pada 27 hari bulan 2 tempoh hari. Tapi dah settle lah 13 Mac. Alright. So dia ada adjustment price nampaknya. So itulah antara dia yang cara saya menggunakan apps ini untuk bantu saya belajar saham untuk orang kata monitor saham, monitor pergerakan saham tapi tanpa memerlukan duit yang betul, sebab sometimes kita tak bersedia lagi. Sebelum ni bila kita kita kenal saham tapi kita tahu nak trade saham tapi kita tak bersedia dari segi kewangan. So alang-alang dah ada ilmunya, ilmu tu perlu dipraktis. So saya gunakanlah KSC Screener ni untuk saya punya kaedah pembelajaran. So inilah next time saya akan cuba buat lagi tutorial untuk Bursa Marketplace, Bursa Anyway, trading platform, investing.com pun best juga. So CNBC, DH. Okay, so last saya terlupa satu tadi adalah stock alerts. Okay, macam mana nak buat? Contoh kita dah search AT tadi. So AT, let's say AT kalau kita tengok saya nak beli dia harga 11 sen sebagai contoh So 11 sen ni saya akan klik dekat sini. Sorry, klik kat situ. Klik dekat 3 titik ni. So kita pun letak alerts. So kosong kat sini, saya klik tambah. Saya akan alert AT price lower 0.06 saya akan jual, cut loss point. Price apa? Kalau saya tak ada lagi saham ni 0.11 ni saya tak sentuh yang lain-lain ni. So remark mungkin above buy. Macam tu. So dah siap, klik save. So AT ni dah menjadi, mana saya dah alert counter ni. Kat mana nak tengok dia? Pergi klik more, stock alert. So saya ada dua lah. Satu Powerwell, satu lagi AT. So AT, let's say saya belum ada lagi, saya nak beli dekat harga 11 sen. So stock ni, alert ni akan keluar dekat saya punya screen.
Nanti bila dah set up setting tu notification on untuk notification on untuk stok tadi tu, dia akan keluar dekat notification ni. Macam saya macam ada reminder kan. Okay, alright. So itu saja kali ni. InsyaAllah next time saya akan buat lagi tutorial. Sekian, terima kasih.